Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita banyak puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon pengampunan Allah atas segala dosa kesalahan kita. Kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan diri kita sendiri. Kita mohon pertolongan bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengamalkan, untuk kita menghayati ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan kepada kita. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung, tuan-tuan. Kita akan sambung di mana kita berhenti sifat-sifat orang mukmin yang berjaya tu. Kita berhenti pada ayat yang ke-14 kali kita cakap tentang zakat. Sekarang kita akan sambung ayat yang ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Ciri ataupun sifat seterusnya orang mukmin yang berjaya itu adalah mereka yang walladzina hum li furujihim hafizun. Itu mereka yang menjaga furuj, itu kemaluan mereka. Jadi diterjemahkan kehormatan mereka lah. Mereka menjaga kemaluan mereka. Kecuali atas isteri mereka yang halal bagi mereka, kemudian ataupun hamba saya. Ini kalau zaman dulu lah ada hamba saya. Hamba saya ni zaman dulu, tuan-tuan. Zaman dulu dia banyak peperangan. Islam terlibat dalam peperangan. Jadi bila peperangan ni, zaman dulu punya peperangan lah, bila dapat tangkap tawanan je, tawanan perang je, dapat tawanan perang, automatik tawanan tu menjadi hamba. Jadi Islam muncul pada keadaan dunia mengamalkan style macam itulah, style tawanan perang itu dijadikan hamba. Jadi Islam memang tidak menggalakkan penghambaan, tapi kerana dunia pada ketika itu mereka melaksanakan sistem penghambaan. Jadi Islam pun takkanlah orang Islam punya tawanan ini dibebaskan. Orang kafir punya tawanan dibebaskan, orang Islam punya tawanan dijadikan hamba. Jadi dia tak balance lah macam itu. Jadi Islam teruskan, tapi at the same time Islam menggalakkan membebaskan hamba. Kalau kita kata kalau terjadi kafarah, terjadi pelanggaran dosa-dosa ini, salah satu cara untuk melepaskan diri daripada dosa itu adalah untuk membebaskan hamba. Jadi automatik akhir sekali sistem penghambaan Islam itu dihapuskan secara automatik dengan banyak Islam menggalakkan pembebasan hamba. Jadi mereka ada hamba. Hamba ni daripada tawanan perang. Biasanya tawanan perang ni dijadikan hamba. Hamba-hamba wanita lah, hamba-hamba wanita. Jadi dihalalkan bagi mereka juga hamba-hamba wanita. Itu zaman dululah kita kata. Fa innahum ghairu malumin. Sungguhnya mereka ni, iaitu mereka yang mereka yang kita kata mengadakan hubungan dengan isteri ataupun dengan hamba saya, mereka tidak tercela. Tapi Allah kata famani batagha wara'a dzalika. Siapa yang ingin
selain daripada isteri yang halal bagi dia dan hamba wanita, maka yang demikian itu orang itu faulaika humul adun. Mereka itu orang yang melampaui batas. Jadi sini Islam orang ni dia jagalah dia punya hubungan seks dia lah, kita cakap dia jaga sangat, dia tidak melampaui batas. Ini satu ciri yang penting sekali bagi orang yang beriman, itu dia tidak mengadakan hubungan di luar pernikahan. Kita kata di luar pernikahan yang halal bagi dia. Kemudian ciri yang seterusnya, walladzina hum li amanatihim, mereka yang terhadap amanah mereka, wa ahdihim, dan janji mereka, raun, itu mereka menjaga, menunaikan amanah yang telah diamanahkan. Jadi amanah manusia biasanya sesama manusia ni akan diberi amanah kepada orang lain. Satu orang akan memberi amanah. Jadi orang mukmin yang berjaya ni, mereka laksanakan apa saja amanah yang diberikan kepada dia. Biasanya kalau orang bekerja ni, amanah dia adalah amanah tugas-tugas yang diberikan kepada dia laksanakan dengan baik amanah. Dan juga dia berjanji, itu amanah tu orang lain letakkan amanah kepada dia. Sekarang janji dia, janji pula bukan orang lain punya janji. Ini dari diri dia. Biasa janji bukan orang lain janji kepada kita, tapi kita yang janji dengan orang. Jadi janji pula bila tadi amanah mereka tunaikan amanah. Janji pula yang mereka janjikan kepada orang lain, mereka juga tunaikan. Jadi dua-dua side lah, daripada orang punya janji atau orang punya amanah mereka laksanakan, dan janji mereka tunaikan. Ini sifat mukmin lah. Kerana apa? Lawan kepada mukmin ni munafik. Munafik ni dia tak jaga amanah dan dia tidak jaga janji. Allahu Akbar. Jadi kalau orang ni janji dia pun dia tak boleh jaga, macam mana dia nak menjadi mukmin yang berjaya? Dia jadilah orang Islam, mukmin, tapi bukan mukmin yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam ayat ini, iaitu mereka yang berjaya. Ada orang beriman tapi dia tak berjaya juga. Orang beriman kadang dia tak berjaya lepas daripada neraka, dia masuk juga neraka. Dia ada iman, tapi di samping itu iman dia tak dapat menjauhi dia atau menyelamatkan dia daripada neraka. Dia masuk neraka juga. Kalau orang ni tak amanah, dia pecah amanah ke apa, dia tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di akhirat ni Allah Subhanahu Wa Taala akan azab dia dengan neraka. Begitu juga orang yang tidak menjaga janji dia akan diazab. Jadi yang mukmin yang berjaya ni dia jaga dia punya amanah dan janji dia. Kemudian seterusnya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ini kita nak bincang hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala mula, tuan-tuan tengok Allah ayat yang pertama, ayat yang kedua, Allah mula dengan orang mukmin yang berjaya tu adalah solat. Walladzina hum fi salatihim khashi'un. Dimulai dengan solat. Dimulai dengan solat, iaitu mereka khusyuk dalam solat mereka. Kemudian ditutup pada ayat yang ke-9. Ditutup walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka yang atas solat mereka, terhadap solat mereka yuhafizun, iaitu memelihara, menjaga. Jadi ulama bincangkan apa yang dimaksudkan oleh yuhafizun. Ramai ulama tafsir kan mereka menjaga waktu solat mereka. Mereka menjaga waktu solat mereka. Itu mereka solat tepat pada waktunya. Ada sebuah hadis, tuan-tuan. Ada sebuah hadis, saya bacakan kepada tuan-tuan. Di mana Abdullah bin Mas'ud dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Aku pernah bertanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mengerjakan solat di waktunya. Kemudian dia tanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi, kemudian apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam jawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim, itu hadis yang paling sahih sekali. Dalam Bukhari muttafaqun alaihi, ni hadis yang paling sahih sekali. Jadi nak gambarkan kepada kita, tengok dia punya urutan dia, tuan-tuan. Tadi solat pada waktu dia, yang kedua berbuat baik kepada ibu bapa, dan ketiga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang kita hairan ni, ranking jaga solat pada waktunya di atas jihad dan di atas berbuat baik kepada ibu bapa. Kalau seorang tu ada mak dia tua, dia uruskan mak dia ni, dengan solat pada waktu dia, solat pada waktunya lagi tinggi. Dan kalau kita tengok seorang itu berjihad, jihad keluar tinggalkan tanah air untuk berjuang di jalan Allah, tak tahu balik hidup ke mati ke, syahid ke, berjuang dengan harta dia pergi luar negara tu, dengan solat pada waktunya di atas. Ini nak menggambarkan kepada kita, tuan-tuan, betapa tingginya amalan solat pada waktunya yang zaman kita sekarang ni, masa kita sekarang ni, orang-orang banyak mengambil ringan solat pada waktunya. Kita jaranglah atau tak selalulah kita jumpa orang yang benar-benar menjaga solat dia. Hatta di rumah pun, ini bukan kita nak cakap di kerja ke, di tempat kerja ke, atau di luar ke, mereka sedang di luar, kadang di rumah saja. Kadang di rumah, ramai kita sekarang ni di rumah. Kita dah apa ni, terlokap kita cakap, di rumah ni, kadang solat pun tak tepat waktu. Macam mana ni? Solat pun tak tepat waktu. Kadang dia dah bersara, dah bencin atau suri rumah, itu pun tak boleh jaga solat tepat pada waktu. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa terjadi macam ini? Itu yang kita kata dia tak pandang serius terhadap solat dia. Dia tak pentingkan solat dia. Kalau orang tu pentingkan solat dia akan solat tepat pada waktu dia. Kalau ada seorang lah, tuan-tuan, ada appointment, kita ada appointment dengan minister ke apa, menteri ke, kita ada appointment dengan dia. Kalau kita punya appointment pukul 10 pagi, agaknya pukul berapa kita dah sampai tempat building dia? Takkan 10 pagi kita masih ada di rumah lagi? Takkan baru nak keluar rumah lagi, 10 pagi masih ada di rumah lagi? Padahal appointment dia pukul 10 pagi. Tak masuk akal. Tak masuk akal. Kalau kita ada appointment dengan siapa pun, dengan orang yang penting lah, kita anggap penting dalam hidup kita ni, kita akan awal lah, kita akan datang awal. Ada interview, ada apa, kita akan datang awal. Kenapa solat pula tak boleh datang awal pula? Solat tak boleh datang awal. Kita takkan tak ada tak ada perintah untuk. Tadi hadis senang aja kita baca. Ni ayat ni lagi. Satu hadis tadi, ayat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulang lagi, tegaskan lagi, solat pada waktu dia. Sini ayat. Takkan tak ada ayat yang suruh kita solat pada waktunya. Ni ayat ni, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka menjaga waktu solat mereka. Tadi dimulai dengan khusyuk, kemudian dia jaga waktu solat. Berarti ada dua ciri di sini, tuan-tuan. Pada solat kita nak tengok satu khusyuk dia, lain satu dia punya waktu dia. Kata Syekh Sa'di, seorang ulama, dia kata kalau kita khusyuk pun tapi tak jaga waktu dia pun,
dia tidak menepati, tak sempurnalah. Dan kalau kita jaga waktu, tadi apa? Khusyuk, ni tak jaga waktu. Dan kalau kita jaga waktu dia, solat on time, tapi tak khusyuk, pun tak sempurna juga solat kita. Dia nak dua-dua. Khusyuk dan tepat pada waktu dia. Kita kata tepat pada waktu dia. Dan ini yang kita kata ramai di antara kita yang main-mainlah dalam solat ni. Main-main dalam solat, tak serius dalam solat. Orang sepatutnya lah, kalau dulu sekarang ni masa ziarah menziarahi hari raya lah, jalan hari raya lah. Jalan hari raya sekarang tak boleh lah. Kalau dulu jalan hari raya, tuan-tuan tengok solat. Apa terjadi kepada solat? Habis terus. Kita cakap terabai terus solat itu. Akhir-akhir je. Kalau kita pergi masjid ke surau ke apa, kalau di masjid ke surau, nanti ada rombongan hari raya datang. Dah pukul 6 lebih, nak dekat masuk waktu maghrib tu, baru nak solat asar. Pasal apa? Sibuk ziarah hari raya. Awak tadi tak dengar ke hadis tadi? Hadis tadi cakap apa? Solat pada waktu dia. Berbuat baik kepada ibu bapa. Dan yang ketiga apa? Jihad di jalan Allah. Ziarah hari raya ni, dia masuk kategori mana ni? Sehingga dia boleh mengatasi solat pada waktunya. Silaturahim, Ustaz, ini kita silaturahim. Yang itu tak silaturahim ke? Jaga ibu dia, berbuat baik kepada ibu bapanya. Tak silaturahim ke? Silaturahim yang mana lebih tinggi daripada silaturahim seorang itu dengan ibu bapa dia? Mana ada silaturahim yang lebih tinggi daripada ibu bapa dia? Kita nak cakap adik-beradik, ipar ke, atau kita kata pakcik-makcik ke, ziarah pakcik-makcik, nenek ke, datuk nenek. Saya nak tanya tuan-tuan, mana ada silaturahim yang lebih tinggi daripada silaturahim kepada kedua ibu bapa? Tahu tak? Kedua ibu. Tapi solat pada waktunya di atas tak daripada kedua ibu bapa dia? Di atas daripada kedua ibu bapa dia. Kalau dia ziarah kedua ibu bapa dia, dah waktu masuk waktu solat, agaknya mana yang lebih utama? Solat ke atau dia layan ibu bapa dia? Kalau kita faham daripada hadisnya. Sekarang dia tengah layan ibu dia. Ibu dia tengah layan ibu dia. Ini yang bukan emergency lah, bukan ibu nak pergi tandas ke apa, bukan, duduk berbual-bual dengan ibu dia. Ziarah ibu dia, buat baiklah ziarah hari raya ibu dia. Sekarang masuk waktu solat. Agaknya mana yang lebih utama, tuan-tuan? Berbuat baik kepada ibu bapa atau solat tepat pada waktunya? Kalau ikut hadis, urutan hadis ni lah. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya kan, mula-mula Rasulullah cakap solat pada waktunya, kemudian apa? Kemudian berbuat baik. Kemudian apa? Kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya solat di waktu. Itu kita kata kadang kita ni belajar hadis, belajar Quran, tapi kita macam bingung tak faham macam mana nak apply. Application dia kita tak nampak macam mana nak apply ni. Macam semuanya kita dah haywire lah kita cakap, fikiran kita tak nampak dia punya urutan. Tak nampak dia punya mana satu yang lebih utama. Di sini solat pada waktu dia. Jadi apa lagi kita cakap ziarah-ziarah hari raya ni semua habis semua dia punya solat semua. Tadi yang sebelum dia pada waktu Ramadan, pada hari-hari Ramadan atau bulan Ramadan, semua jaga waktu solat. Biasalah tuan-tuan kalau kita bukan zaman circuit breaker ni kalau kita di masjid-masjid bulan Ramadan ni masjid penuh. Waktu Zuhur, waktu Asar ni penuh. Besok aja masuk Syawal aja habis semua. Masjid tu, biasalah saya kerja di masjid. Ada satu masjid, tak mencakaplah nama dia, di Singapura. Saya kerja dia. Sampai siapa jadi imam dia, tuan-tuan? Siapa jadi? Bangla jadi imam dia.
Imam pun tak ada. Jangan cakap itu. First day hari raya kita lihatlah kepada masjid ni. Mana dia yang tadi dia yang sibuk solat, tepat pada saf pertama, tepat pada waktu, dah berdiri, dah tunggu. First day of Syawal aja, imam pun tak ada. Imam Bangla pula. Dah sibuk apa ni? Jalan hari raya. Itu kita sedih, kita tak tahu mana prioriti dia. Mana prioriti dia, jalan hari raya ke solat tepat pada waktu dia. Dia nak, bukan nak cakap tak boleh jalan hari raya, nak jalan-jalan lah, tapi dah masuk waktu. Kita boleh je, sama je kita solat. Kita solat tetap kena solat kan. Contohlah kita di rumah ni dah masuk waktu zuhur. Kena solat juga. Macam ni kita nak solat pukul 3, kena solat juga. Dengan kita boleh solat sekarang tepat pada waktu azan aja kita terus solat. Solat juga. Kita boleh tangguhkan nantilah. Pukul 2 nanti aku solat lah. Kena solat juga. Kenapa? Ini Ibnu Mas'ud cakap ahabbu amal kan. Amalan yang ahabbu amal. Amalan yang paling Allah cintai. Paling Allah cintai. Yang kita mencari kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cari kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah amal. Senang-senang aja Allah bagi kita ruang untuk mendapatkan amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Jadi solat pukul 3 tak Allah cinta? Taklah, mana ada Allah cinta. Tak faham hadis ke kita? Solat pukul 3 tak ada. Itu Allah tunaikan awak punya fardu aja. Kalau awak tak tunaikan lagi, awak akan diseksa. Kalau kita nak cakap lah, solat yang pukul 3, pukul 2, pukul 3 tu, itu hanya setakat awak tunaikan kewajipan awak saja. Tapi tak mendapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah solat pada waktunya. Kita forgo lah. Kita lepaskan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Cinta lain. Ada cinta lain yang kita nak. Aku cinta nak lipat kain. Kita punya suka nak lipat kain tu. Sampai habiskan kain dululah baru solat. Lipat kain lagi penting daripada solat dia. Dah mana kita punya apa ni, pertimbangan ni. Lipat kain lagi penting daripada solat dia. Ini kain masih banyak lagi nak lipat lah. Lepas lipat baru dia nak solat. Allahu Akbar. Dah tak ada pertimbangan kata. Kalau benda lain boleh tinggalkan semua. Benda lain boleh tinggalkan. Kita ambil contoh macam-macam lah benda lain kita boleh tinggalkan kerana benda tu penting. Tapi solat kita tak boleh tinggalkan. Hatta benda yang remeh sekali, lipat kain aja. Ramai sini kita lipat kain kan. Lipat kain, kita tak boleh tinggalkan. Lipat kain, nak habiskan lipat kain, barulah. Ya Allah, kita cakap. Awak kalau tinggalkan lipat kain, awak solat, awak dah dapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah dapat amalan yang Allah paling cinta. Amalan yang paling Allah cinta. Tuan-tuan, kita faham tak hadis ni, tuan-tuan? Kita faham tak hadis ni? Rasulullah ditanya, apakah amalan yang paling Allah cinta? Setelah beriman lah, setelah orang ni beriman, apakah amalan yang paling Allah cinta? Dah tak ada amalan yang lebih atas daripada lakukan solat pada waktunya. Takkan kita tak faham hadis ni? Tak ada amalan lagi, di atas dia dah tak ada lagi. Ini yang paling Allah cinta sekali. Setelah orang tu beriman, paling Allah cinta adalah solat pada waktunya. Tak ada, berarti apa? Apakah amalan yang lagi-lagi Allah, sampai jihad berperang kita cakap, sampai buat baik kau boleh buat. Apa lagi kita nak cakap amalan yang dalam Islam ni banyak sekali amalan. Ribuan lah kita cakap, jutaan amalan dalam Islam. Tapi yang paling Allah cinta apa? Solat pada waktunya. Takkan kita tak faham hadis ni? Takkan lipat kain itu boleh mengatasi solat pada waktunya? Kena tinggalkan jugalah. Kalau kita nak dapat amalan, apakah amalan? Para sahabat ni, diorang ni orang yang intelijen. Tak macam kita. Kita ni ada sikit kurang intelijen lah. Kita intelijen juga. Tapi dalam certain aspek. Tapi tak pandai dalam mencari
dia punya amalan yang paling Allah cintai. Sebab itu sahabat punya pertanyaan ini, apakah yang paling Allah suka sekali? Dia nak buat yang amalan yang paling Allah suka sekali, paling Allah cinta sekali. Tengok Ibnu Mas'ud. Itu yang ditanya. Apakah? Agaknya tuan-tuan, Ibnu Mas'ud bila ditanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dapat jawapan dia. Agaknya dia akan lewat-lewatkan solat tak? Saya nak tanya tuan-tuan. Bila dia dah dapat tips daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni amalan yang paling Allah cinta. Tips ni dia dah dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak dia nak lewatkan solat tak? Tak ada. Tapi kita baca 10 kali hadis ni, 100 kali, kata 1000 kali hadis ni, sama juga. Pasal tak tahulah apa kita. Tak tahu kenapa kita bersikap macam gitu. Kadang baca hadis ni dalam tazkirah, dalam apa, banyak sekali hadis-hadis solat tepat pada waktunya. Back to normal aja. Lepas tu normal aja. Kita belajar ilmu ni, kadang kita belajar hadis, kita belajar Al-Quran ni, bukan nak amal kadang. Nak sedap-sedap aja. Dapatlah pahala menuntut ilmu. Tapi bukan nak amal kadang. Serius. Satu hadis yang kita amal, satu ilmu yang kita amalkan betul-betul, kita dengar satu ilmu tu, yang kita amalkan sampai kita mati tu, itu lebih baik daripada kita dengar beribu-ribu ilmu, tapi kita tak amalkan. Ada seorang wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dengan dia, waktu dia anak dara lah, dia bukan anak dara, dia budak lagi. First time dia datang haid. Dia pun tak tahu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia basuh kemaluan dia, basuh darah itu dengan kalau saya ingat saya lah, dengan letakkan garam ke apa. Kalau saya tak silap lah, kalau tak silap saya tuan-tuan, tak tahu ni garam ke. Tapi apa yang saya ingatlah ketika ini, nanti saya cek lagi. Lepas tu wanita tu cakap, sampai dia dah tua tuan-tuan, sampai dia dah tua, dia nak mati pun, dia akan amalkan apa yang Rasulullah suruh. Itu aja. Apa yang dia setiap kali itu yang dia akan amalkan. Dia dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis tu. Rasulullah pada waktu dia budak sampai dia tua, dia akan amalkan. Itu para sahabat. Dapat hadis ni terus amalkan. Kita dengar hadis ni banyak. Kita dengar, sebab itu kita dengar hadis ni. Oh, tempat WhatsApp macam-macam hadis datang. Macam-macam petua nak itu. Satu pun kita tak amalkan. Yang simple-simple pun kita tak amalkan. Jadi kita lihat di sini tuan-tuan, tak ada amalan yang lebih baik lagi. Berarti tak ada amalan lagi lebih baik. Bila tiba waktu azan aja, masuk bank aja, kita cakap kepada diri kita, dah habis semua amalan. Tak ada amalan yang lebih baik daripada kita solat pada waktunya. Jangan hege-hege, jangan apa yang kita nak buat ni. Kena solat juga. Baik kita solat pada waktu dia. Waktu dia dapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita lewatkan solat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu siapa di antara hamba dia yang sungguh-sungguh nak mencari kecintaan dia, nak mencari keredaan dia. Di sini ujian, bila azan aja kita diuji. Kita diuji sama ada dunia lebih penting oleh kita ataupun solat lebih penting. Allah lebih penting ataupun dunia. Kita diuji. Masuk waktu solat aja, first ujian bukan solat dia punya ujian. First ujian adalah waktu dia. Sama ada siapa orang yang jaga waktu solat. Takkan kita starting aja kita dah fail. Kita dah rugi, kita dah gagal dengan ujian tu. First, bila masuk waktu azan, Allah uji kita. Sama ada kita solat pada waktunya atau kita tak solat pada waktunya, kita lewatkan waktu solat. First saja kita dah gagal lah kalau kita lewatkan. Jadi saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan, kalau kita nak nak mendapat yang Allah janji. Apa yang Allah janjikan? Ulaika humul warisun, mereka orang yang berhak mewarisi alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, yang akan mewarisi syurga Firdaus. Nak syurga Firdaus, nak syurga yang paling tinggi sekali. Amalan solat pun kita tak jaga waktu dia. Kita cakap
Mimpi kan syurga yang tinggi, berdoa syurga tinggi, tapi amalan tak kena dengan apa yang dia minta. Kalau kita nak syurga, buatlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala minta kita lakukan. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan beri kepada kita syurga. Ni Allah akan tunaikan janji dia. Tapi kita pun kena tunaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala minta. Itu solat pada waktunya. Kalau kita ambil satu ayat hari inilah fokus kita dah bincang ayat-ayat yang sebelum dia. Yang hari ini adalah solat pada waktu dia. Itu kita tak nak tunaikan apa yang Allah minta tu, solat pada waktu dia. Tapi kita kita nak tagih apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan, iaitu syurga Firdaus. Ini memang tak kena lah. Memang tak kena. Kalau manusia dengan manusia pun, engkau buat ini baru engkau dapat gaji ni. Tak nak buat, lepas tu nak gaji ni, bos gaji yang bos cakap, bonus yang bos cakap. Contohlah bos cakap, kalau awak buat kerja ni awak akan dapat bonus ni, saya akan bagi bonus ni. Dia tak buat kerja tu, lepas tu datang, bos, bonus saya mana bos? Bonus saya mana bang? Kalau saya bos terlempang terus, buat tak nak bonus. Tak. Marah. Betul tak tuan-tuan? Buat tak nak, tapi bonus nak, minta bonus. Minta syurga Firdaus, minta syurga Firdaus. Yang Allah suruh buat, dia tak lakukan. Minta hari-hari minta. Takkan susah sangat. Ramai daripada kita di rumah sekarang ni, tak pergi ke mana-mana. Asar nanti pun di rumah, maghrib di rumah. Isyak pun boleh lambat. Isyak. Maghrib dengan isyak. Nak tunggu maghrib dengan isyak sekejap aja. Tuan-tuan, maghrib dengan isyak. Waktu, tak tahu lah. Berita ni pukul berapa? Pukul 8 ya. Kalau di sini pukul 8. Ini yang dia punya pitfall dia. Ni yang kita jatuh ni. Nak tengok berita dulu. Nak tengok berita. Berita pukul 8. 8 habis pukul berapa? Bukan habis waktu isyak. Habis pukul 9. Pukul 9 dah lah. Berita lagi penting daripada solat. Apa lagi kita katakan? Makan malam lagi penting daripada solat itu. Memang apa ni? Memang tak kenalah kita. Memang tak faham kita tentang ayat ni. Memang tak faham kita tentang hadis ni. Apa yang kita faham tak tahulah. Tapi bukan kalau kita masih lagi dari kalangan kita, boleh checklist tuan-tuan. Benda ni solat paling senang sekali checklist dia. Pasal dia satu hari 5 waktu. Benda lain mungkin nak checklist ni susah sikit. Solat satu hari 5 waktu. Tengok 5 waktu ni kita on time ke tidak? Kita solat on time ke tidak? Senang aja nak tengok. Biasa nantilah buat kerja inilah, buat kerja itulah, baru nak solat. Seolah-olah ada perkara yang lebih. Rasulullah cakap, awak berbuat baik dengan ibu bapa pun solat di atas dia. Atas jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, masih solat lagi pada waktunya tu. Dia punya tempat dia adalah di atas segala amalan. Senang nak cakap, segala amalan yang namanya amalan, segala amalan ni, kecuali yang emergency. Jangan salah faham pula, doktor nak operate, doktor kena solat pada waktu itu. Jangan tak faham lagi agama lagi gitu. Kita nak cakap berkali-kali. Kalau ada operation ke, kalau polis sedang bertugas ke, traffic control ke, itu lain lah tuan-tuan. Tapi kita ni tak ada pun alasan-alasan tu. Alasan lipat kain, alasan kemas rumah, alasan masak. Kadang dia masak ni tepat-tepat waktu azan. Tepat-tepat keluarkan nak masak ni, dah tahu waktu azan lagi 5 minit. Azan lagi 10 minit. Pada waktu itulah dia mula masak. Pada waktu itu, lepas tu bila dia dah start masak, mana boleh tinggalkan ustaz? Saya tengah masak. Allahu Akbar. Yang awak start mula masak tu nak waktu solat dah berhal pula. Masa awal sikit, ada waktu lagi, bukan tak ada waktu sebelum tu atau selepas tu, Allahualam. Jadi akhir sekali kita kena disiplin sikitlah dalam waktu solat kita. Nak syurga Firdaus, tapi solat tak nak
disiplin. Itu kita malulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Jadilah itulah tuan-tuan, kita sedikit peringatan pada pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan moga-moga Allah bagi hidayah untuk kita berubah sedikit demi sedikit untuk kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah janjikan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.